Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranis Najwa binti Zailani, nombor matrik 22000702. Dalam video kali ini saya akan membuat ulasan buku karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Masa dalam Kehidupan. Penerbit buku ini ialah PTS Islamika Sdn Bhd dan tahun terbit ini adalah pada tahun 2013. Buku Masa dalam Kehidupan ini adalah terjemahan yang sah daripada buku Al-Waqtu fi Hayatil Muslim yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Buku ini banyak menekankan berkenaan seseorang individu dalam menjaga masa dan terdiri daripada 23 bab, di mana terdapat dua bahagian, iaitu pada bahagian yang pertama ialah berkenaan Al-Quran dan Sunnah yang memberikan perhatian penting terhadap waktu, dan bahagian kedua pula ialah berkenaan masa manusia antara semalam, hari ini dan esok. Dalam bahagian satu buku ni, antara perkara yang ditekankan berkenaan masa ialah yang pertama, Al-Quran dan Sunnah amat mengambil berat tentang masa, iaitu dari pelbagai aspek. Dalam sunnah Nabi juga turut menetapkan bahawa manusia amat bertanggungjawab terhadap masa di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Terdapat 4 perkara yang akan ditanya berkaitan dengan masa di akhirat, iaitu yang pertama mengenai umur, iaitu bagaimana seseorang itu menghabiskan umurnya. Yang kedua mengenai masa muda, bagaimana seseorang itu melaluinya. Yang ketiga mengenai harta, di mana bagaimana seseorang itu mengusahakan dan membelanjakan hartanya. Dan yang keempat ialah mengenai ilmu, bagaimana seseorang itu mengamalkannya. Masa seseorang yang berlalu itu pastinya tidak akan kembali dan tidak dapat diganti. Setiap hari yang berlalu, setiap waktu yang berakhir dan setiap detik yang jalan tidak mungkin akan dapat dikembalikan. Menurut Hasan Al-Basri, ada menyebut bahawa, wahai anak Adam, kamu adalah himpunan hari-hari. Setiap kali berlalu satu hari, berlalulah sebahagian daripada hidup kamu. Selain itu, dalam bahagian ini juga ada menyentuh berkenaan kewajipan pertama sebagai seorang Muslim terhadap masa, iaitu seseorang itu berhak menjaga masa seperti mana dia menjaga hartanya sendiri. Generasi terdahulu amat mementingkan akan hak penjagaan masa, di mana mereka akan membangunkan masa dengan amalan yang berterusan. Generasi terdahulu berkata, antara tanda-tanda kemurkaan adalah membuang masa. Jadi generasi dahulu menganggap bahawa membiarkan hari berlalu tanpa amal soleh seperti menuntut ilmu, melakukan kebaikan dan sebagainya adalah salah satu bentuk kufur, nikmat dan penderhakaan terhadap masa. Namun jika kita melihat pada situasi keadaan masyarakat kita pada hari ini, umat Islam itu sendiri yang banyak mensisihkan dan memazirkan masa. Mereka tidak menyadari bahawa apabila mereka membuang masa, mereka sebenarnya juga mensisihkan diri mereka sendiri. Jadi hal ini diibaratkan sebagai satu kesalahan yang membunuh diri secara perlahan-lahan yang dilakukan dan dapat dilihat oleh orang ramai. Selain itu, dalam bahagian ini juga, bahagian yang pertama juga ada menyatakan berkenaan nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, iaitu nikmat masa lapang. Masa lapang ini tidak akan kekal untuk selama-lamanya, di mana sebahagian daripada orang soleh ada mengatakan adanya masa lapang daripada sebarang kesibukan adalah satu nikmat besar. Seorang Muslim yang memahami nilai dan kepentingan masa, hakikatnya perlu mengisi masa itu dengan perbuatan baik, mengikut kepada kemampuan yang seseorang itu miliki. Tetapi seseorang itu tidak harus menangguhkan atau bersikap malas dalam melaksanakan sesuatu kebaikan. Akhir sekali, dalam bab bahagian satu ini juga, antara perkara yang dapat dinyatakan dalam bahagian pertama ini ialah untuk setiap individu itu perlu mengambil pengajaran daripada hari-hari yang berlalu. Tentu sahaja orang beriman perlu bijak dalam mengisi masa. Nabi SAW menceritakan bahawa antara kandungan suhuf Nabi Ibrahim ialah sepatutnya orang berakal itu mempunyai 4 waktu. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, waktu dia menilai diri, waktu dia memikirkan ciptaan Allah, dan waktu dia menunaikan keperluan makan dan minum. Cara hidup berkenaan rutin harian seseorang Muslim juga turut dinyatakan dalam bahagian satu ini, di mana hari seorang Muslim yang berjaya bermula daripada terbit fajar atau sekurang-kurangnya sebelum terbit matahari. Rasulullah SAW mendoakan keberkatan awal waktu untuk umatnya. Baginda berdoa, Ya Allah, berkatilah umatku pada awal waktu mereka. Jadi terdapat pelbagai perkara yang
dinyatakan dalam bahagian satu buku ini yang dapat dijadikan iktibar dan pengajaran yang boleh diambil oleh pembaca dalam bahagian ini. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang bijak menjaga dan mengurus masanya. Justru untuk menjadi Muslim yang berjaya, maka kepentingan dan pengurusan terhadap masa itu perlu digunakan, diluangkan dengan sebaiknya. Okay, seterusnya dalam bahagian kedua buku ini, bahagian kedua buku ini pula menceritakan berkenaan masa manusia antara semalam, hari ini dan esok. Okey. Dalam bahagian dua ini menceritakan berkenaan masa manusia itu, di mana masa yang dilalui oleh seorang manusia itu terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu masa yang sudah berlalu, masa sekarang dan masa hadapan. Okay, hubungan manusia dengan bahagian-bahagian masa ni terdiri daripada beberapa kategori, antaranya ialah ekstrim dan lewa. Okay, ada manusia yang memikirkan masa lampau dan ada yang menumpukan kepada masa sekarang, dan ada juga golongan yang menumpukan kepada masa hadapan. Namun terdapat juga golongan yang seimbang. Okay, dalam bahagian dua ini menyatakan dalam kalangan manusia terdapat golongan yang hampir tidak mengenali masa, di mana mereka hanya mengenali masa yang sudah berlalu. Okay, golongan yang obses dengan masa lampau digelar sebagai izomiyin, iaitu golongan yang mengutamakan kemegahan dan warisan masa lampau. Okay, beberapa golongan yang mengutamakan masa yang sudah lepas ni terdapat 4 golongan. Okay, yang pertama, orang yang hidup dan berbangga-bangga di mana mereka merasakan diri mereka hebat dan mulia tanpa perlu menambah elemen baru dalam hidup mereka. Okay, golongan ini ialah golongan yang membanggakan kejayaan datuk dan nenek moyang mereka. Okay, golongan yang kedua pula ialah individu yang hampir dengan golongan obses, iaitu golongan warisan. Okay, golongan ini ialah golongan yang memuliakan warisan sama ada betul atau salah. Mereka sentiasa menganggap bahawa peristiwa masa lampau adalah lebih baik daripada sekarang. Okay, golongan yang ketiga pula ialah golongan manusia yang meniru gaya kehidupan masa lampau, di mana golongan ini tidak menilai perkara lampau sama ada ia benar ataupun salah, tetapi golongan ini mengamalkan sikap seorang peniru dan pelaksana dan bukannya sikap seorang penguji dan penilai. Manakala golongan yang keempat ialah golongan yang hidup dengan nostalgia menolak masa lepas, tetapi menyesali masa lalu itu kerana mereka terlepas untuk melakukan sesuatu. Okay, golongan macam ni dia selalu mengulangi kata-kata penyesalan yang selalunya akan cenderung ke arah kesedihan dan kekecewaan yang teruk yang tidak mendatangkan faedah dalam kehidupan mereka. Okay, dalam buku ini menyatakan bahawa Al-Quran menolak golongan manusia yang jumud dari segi pemikiran seperti golongan yang obses dengan masa lampau. Okay, bukan sahaja ditekankan kepada golongan yang obses dengan masa lampau, tetapi dalam bahagian ini juga buku ini juga menghuraikan berkenaan golongan yang mementingkan masa hadapan sahaja. Okay, terdapat juga golongan yang mementingkan masa hadapan. Golongan yang mementingkan masa hadapan ni mereka memalingkan diri mereka daripada masa lampau, sejarah keturunan mereka dan sejarah manusia secara keseluruhannya. Okay, golongan ini sama sekali menolak warisan kebudayaan, agama dan tamadun tanpa melihat kepada baik dan buruk, kepada halal dan haram dan kepada perkara yang bermanfaat atau memudaratkan dalam kehidupan mereka. Okay, di samping tu dalam bahagian yang kedua ini juga menyatakan bahawa beberapa pandangan yang negatif terhadap masa hadapan. Okay. Ada golongan yang memikirkan tentang masa hadapan dengan pandangan pesimis dan meletakkan pandangannya pada sisi yang gelap. Okay, mereka ni ialah orang yang berputus asa dengan masa depan, iaitu diorang ni hilang keyakinan terhadap masa hadapan dan tak ada cita-cita untuk berjaya dalam masa hadapan. Okay, pandangan sebagai ini dianggap sebagai suatu pandangan yang rosak, yang boleh merosakkan diri mereka, yang boleh merosakkan kehidupan mereka dan juga merosakkan masyarakat sekeliling. Hal ini kerana mereka percaya bahawa sudah tiada lagi kebaikan, sedangkan keburukan berada di depan menyebabkan kejerukan untuk mereka beragama juga semakin hilang. Okay, golongan macam ni selalu menggunakan hadis yang berkaitan dengan fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Mereka selalunya menyalah tafsir dan melihat masa hadapan dengan pandangan yang cetek. Okay. Sebagai seorang agama Islam, kita dilarang sama sekali untuk berhenti bekerja daripada menghidupkan syariat Islam. Jadi seorang Muslim itu diperintahkan untuk bekerja dan sentiasa berjihad sehingga pintu taubat yang terjadi pada hari-hari akhir usia bumi ini ditutup. Okay, secara kesimpulannya, bahagian kedua buku ni banyak mengajak manusia untuk tidak
takut dengan pemikiran masa hadapan. Namun, setiap manusia itu juga tidak boleh lalai dengan keasyikan masa sekarang sehingga melupakan urusan akhirat. Pada pandangan yang sebenarnya, pandangan yang benar terhadap masa adalah pandangan yang merangkumi masa lepas, masa kini dan masa sekarang. Masa lepas, masa kini dan masa hadapan. Manusia tetap perlu melihat masa lepas untuk dijadikan sebagai pengajaran yang berlaku pada umat terdahulu, dan manusia juga wajib untuk membuat persediaan untuk masa hadapan agar dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik. Tapi manusia juga perlu memberi perhatian yang terbaik untuk masa sekarang. Ada satu frasa yang berbunyi, dan setiap orang perlu memerhatikan apa yang diperbuatkan untuk hari esok. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap manusia juga perlu memerhatikan masa sekarang, iaitu masa dihidup pada ketika ini, agar dapat mengambil faedah daripadanya sebelum terlambat. Pengajaran yang saya dapat daripada buku dalam masa dalam kehidupan ini, setiap manusia itu memang perlu sangat untuk menjaga masa dengan sebaiknya, kerana masa amat-amat berharga. Jadi oleh yang demikian, setiap manusia perlu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan masa, seperti lalai dan sikap suka bertangguh. Jadi, seorang Muslim perlu sentiasa memberikan tumpuan dan memerhatikan pergerakan masa, kerana sekiranya seseorang itu lalai dalam menjaga masa, maka kehidupan seseorang itu akan rugi. Jadi, hargai dan urus masa dengan sebaiknya, kerana masa itu teramat penting dalam kehidupan manusia. Sekian sahaja daripada saya dalam membuat ulasan berkenaan buku karya Yusuf Al-Qaradawi, Masa dalam Kehidupan ini. Sekian, terima kasih.